Okay, selamat sejahtera dan apa khabar semua, terutamanya untuk kelas 4 Venus. Pada hari ini cikgu akan mengajar awak PDPR, pembelajaran daripada rumah. Okey, apa khabar di rumah? Okey tak? Selesa tak belajar di rumah? Okey, pada hari ini kita akan belajar, tajuknya ialah dugaan keluargaku. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 2.2.3, iaitu membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Okey, pada hari ini kita hanya fokus pelajaran kita hanya untuk membaca sahaja serta memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Okey, sebelum itu cikgu nak tunjukkan kita akan menggunakan Google Classroom untuk belajar pada hari ini. Mula-mula semua murid perlu mendengar apakah yang cikgu ajar dahulu. Sebelum itu barulah murid-murid menggunakan Google Classroom masing-masing dengan menggunakan email masuk ke dalam awak punya Google Classroom. Okey, ini kemudian awak masukkan pada classwork ya. Masuk terus kepada classwork dan cari bahasa Melayu, cari tarikh hari ini. Okey, kalau hari ini 27, awak cari 27 dan terus masuk kepada bahagian inilah. Kalau ini bahagian cikgu, mungkin bahagian awak lain sikit, tapi awak terus kepada Google Form yang cikgu berikan. Okey, inilah bentuk Google Form yang cikgu berikan. Okey ya. Jadi cikgu harap awak boleh dapat ini. Cikgu buat perlahan-lahan dan semua boleh dapat ikuti apa yang cikgu ajar. Okey, pada hari ini tajuk pelajaran kita seperti mana yang cikgu cakap ialah dugaan keluargaku. Standard pembelajaran ialah 2.2.3, iaitu membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Apa itu prosa? Prosa ialah cerita ataupun petikan. Manakala puisi seperti pantun, sajak dan sebagainya. Okey, kita akan baca bahan bacaan daripada buku teks. Nanti cikgu akan tunjukkan surat manakah buku teks yang perlu awak buka. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid boleh membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan di dalam petikan dengan sebutan yang betul. Jadi bagaimana awak nak tahu sebutan yang betul? Sebutan yang betul bila awak dengar apa yang cikgu baca dahulu. Kemudian awak boleh baca di rumah. Jika awak tak jelas dengan perkataan itu, awak boleh ulang balik video ini dan awak baca di rumah. Okey? Kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan ini ialah apa yang awak dapat. Okey, apa yang awak belajar hari ini? Berjaya atau tidak? Berjaya jika awak membaca petikan dengan sebutan yang betul. Maksudnya sebutan yang betul. Sebutan yang betul cikgu akan tunjukkan nanti. Awak dengar dengan jelas ya. 2. Memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Nanti cikgu akan jelaskan apakah ayat yang berimbuhan itu. 3. Menjawab soalan pemahaman petikan dengan bimbingan. Ini cikgu hanya bagi soalan yang ringkas saja supaya awak boleh menjawab soalan ini. Kalau awak tak boleh jawab, maknanya awak tak faham apakah petikan yang awak baca tadi. Okey? Okay, sekarang kita, sebelum itu awak jika masuk dalam Google Form ini, awak dikendaki menulis nama penuh dalam huruf besar. Nama penuh, macam cikgu, nama penuh cikgu ialah Muhammad Roni Pasla. Ini ialah nama penuh yang betul. Tetapi kalau awak tulis hanya ni cikgu Roni, ini bukan nama penuh. Jadi cikgu nak awak tulis dengan nama penuh dalam bahasa
Melayu lah. Maksudnya dalam bahasa tulisan, jangan tulisan Cina, awak tulis untuk nama penuh. Okey, kemudian buka buku teks muka surat 3. Okey. Jika awak tak ada buku teks lagi, boleh tengok dalam Google Form ini. Okey. Dugaan keluargaku. Apa maksud dugaan? Ini dugaan ialah cabaran keluargaku. Dugaan keluargaku ataupun masalah keluargaku. Okey. Baru kita akan mulakan dengan mendengar dahulu bacaan cikgu. Dengar dengan teliti. Cikgu akan baca dengan habis. Lepas tu awak boleh berlatih membacanya di rumah sendiri. Jika awak tak faham, tak tahu macam mana nak sebut perkataan itu, dengar semula video ini. Okey? Cikgu mulakan. Dugaan keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku, Irfan. Seperti kanak-kanak lain yang seusia dengannya, Irfan sudah mula belajar menulis dan membaca. Namun begitu, ada keganjilan yang dapat kami perhatikan pada dirinya. Ada huruf yang ditulisnya terbalik. Dia juga tidak dapat membaca dengan betulnya seperti kanak-kanak yang lain. Ibu dan ayah berasa bimbang. Mereka mengambil keputusan untuk membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Irfan menghidap disleksia, iaitu sejenis masalah pembelajaran. Dia mengalami kesukaran untuk mengeja, membaca dan menulis. Dia juga sukar untuk mengenal pasti huruf B, D, P dan Q. Jelas Dr. Ranjit. Kami sekeluarga terkejut. Kata-kata Dr. Ranjit itu menimbulkan rasa resah dalam hati kami. Namun begitu, kami berasa lega apabila Dr. Ranjit menyatakan bahawa masalah itu dapat diatasi. Okey, itu ialah bacaan cikgu dengan jelas. Saya berasa awak boleh mendengarnya dengan jelas. Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa fungsi penggunaan tanda baca seperti tanda koma dan nokta. Tanda koma membawa maksud awak kena berhenti seketika sebelum meneruskan bacaan. Manakala tanda nokta, awak berhenti lebih lama sedikit. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh ayat ini. Okey, cikgu bagi contoh ayat ini ya. Sebentar ya, cikgu besarkan sikit. Tengok ni. Okey, di atas ni ya. Tahun ini genaplah tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku, Irfan. Seperti kanak-kanak lain yang seusia dengannya, Irfan sudah mula belajar menulis dan membaca. Bila cikgu baca tadi, awak boleh tahu yang cikgu telah membuat berhenti seketika dalam petikan dalam ayat ini. Okey, dalam ayat yang pertama tu cikgu berhenti seketika di sini, kemudian cikgu teruskan dengan bacaan Irfan itu, cikgu berhenti. Okey? Baiklah. Cikgu akan baca bahagian bawah ini. Ini ialah prosa, petikan prosa, manakala di bawah ini ialah petikan puisi. Okey, cikgu baca. Ya. Boleh nampak tak? Okey. Dugaan ini kami hadapi. Inilah realiti, bukannya mimpi. Resah gelisah, tolak ke tepi. Irfan dihantar menjalani terapi. Nasihat doktor kami turuti. Kuatkan semangat, cekalkan hati. Segala penyakit mampu diubati. Andai usaha tidak berhenti.
biar keringat terpaksa diperah, berpantang kami untuk menyerah. Segala usaha akan dikerah, kepada Tuhan kami berserah. Ini bentuk puisi, bentuknya pantun, okey, ataupun syair. Okay, cikgu baca tadi dalam bentuk pantun, tapi dalam sini dinyatakan bentuk syair. Macam mana bentuk syair? Cikgu bacakan. Dugaan ini kami hadapi, inilah realiti, bukannya mimpi. Resah gelisah, tolak ke tepi, Irfan dihantar menjalani terapi. Itu bentuk syair. Okey? Faham? Okey, nanti cikgu teruskan lagi. Nasihat doktor kami turuti, kuatkan semangat, cekalkan hati, segala penyakit mampu diobati, andai usaha tidak berhenti. Ini bentuk syair. Biar keringat terpaksa diperah, berpantang kami untuk menyerah. Segala usaha akan dikerah, kepada Tuhan kami berserah. Ini bentuk syair. Walaupun awak tak dengar dengan sedap, awak boleh rujuk bunyi syair di YouTube. Itu lebih baiklah. Tapi suara cikgu tak apa sedap sangat. Jadi cikgu bagi yang sedikit saja ya. Itu adalah bentuk syair. Okey. Jadi kita telah membaca petikan ini dan juga membaca syair ini dengan nada dan bunyi yang boleh bunyinya begitulah. Okey. Yang pertama tadi cikgu baca dengan nada pantun, tetapi dikendaki dalam ini ialah bentuk syair. Petikan ini ialah bentuk syair. Okey. Di dalam petikan ini juga ia adalah memberikan arahan supaya kita dapat mengenal pasti memahami ayat yang mengandungi perkataan imbuhan. Contohnya, cikgu bagi contoh perkataan yang mengandungi imbuhan. Contohnya, mereka mengambil keputusan untuk membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Mengambil ini kata dasar dia ialah ambil. Keputusan kata dasar dia ialah putus. Imbuhan dia ialah ke dan an. Mengambil imbuhan dia MENG ya. Okey. Membawa, imbuhannya ialah membawa. Berjumpa, kata dasarnya ialah jumpa. Okey. Dari sini kita ada banyak imbuhan seperti tengok ini. Keganjilan, kata dasarnya ialah ganjil. Tetapi hari ini kita tidak fokus sangat kepada maksud ataupun cara-cara untuk mengenal pasti imbuhan. Tapi hari ini kita baca imbuhan sahaja. Membaca saja. Hari ini kita membaca saja. Okey? Okey. Kalau begitu, cikgu nak awak jelaskan. Kita akan buat mendengar syair. Okey, kita tengok syair. Bunyinya syair macam mana? Mungkin awak tak apa jelas tadi, cikgu ulang balik. Mungkin awak tak apa jelas sekali. Awak tak faham macam mana bentuk syair yang sebetulnya. Okey, cikgu tunjuk. Okey, tunjuk, kita pergi pada YouTube, kita tunjukkan, cikgu tunjukkan macam mana bunyi syair yang sepatutnya. Mungkin cikgu tadi hanya berikan sedikit saja. Okey, kita pergi kepada search, kita tulis syair. Bacaan syair. Tengok contoh bacaan syair. Di sini banyak cara-caranya. Okey. Cuba cikgu bagi contoh. Okey. Ini adalah bentuk bunyi syair.
Okey. Perkataan syair berasal dari istilah Arab syair yang bererti puisi dan sya'ar yang bermaksud penyair. Istilah Kita ini dengar dahulu. berkembang ke seluruh Nusantara dalam berbagai bahasa. Dalam puisi Melayu tradisional, bentuk syair telah diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri melalui syair burung pungguk dan syair perahu sekitar abad ke-16 dengan tujuan mengembangkan agama Islam. Syair terdiri daripada beberapa ciri. Antaranya ialah syair mempunyai 4 baris serangkap. Jumlah perkataan dalam baris sekitar 3 hingga 5 patah perkataan. Manakala jumlah suku kata bagi setiap baris ialah sekitar 8 hingga 12 suku kata. Pola rima hujungnya pula sama iaitu A. Keempat-empat baris adalah satu kesatuan ideal, namun rangkap berkenaan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam satu baris terdapat satu hentian yang ditandai dengan jeda. Isi syair umumnya merupakan penceritaan yang panjang seperti kisah percintaan, keagamaan, falsafah, pengajaran dan sebagainya. Pada umumnya, jenis syair adalah berdasarkan isi, tema, pemikiran, persoalan atau mesej yang hendak disampaikan. Contohnya ialah syair cerita seperti syair Dandan Setia Intan Terpilih, syair Siti Zawiyah dan syair Yatim Nestapa. Syair nasihat pula seperti syair pesanan ibu. Ini adalah contohnya, nanti awak boleh rujuk balik di dalam Facebook. Okey, kita tengok bahagian macam mana kita ni. Okey. Irama Selendang Delima. Okey, dia ada berbagai irama ya, mendengar ya. Dengarlah anak, ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi berjalan untuk hidup masa depan. Okey, itu hanyalah bentuk bunyi syair. Lebih kurang mesti yang seperti mana cikgu beritahu tadi. Okey, jika awak nak tahu, awak boleh tengok dengan jelas. Awak boleh YouTube, awak cari syair bacaan, awak boleh dengar bagaimana syair itu dibunyikan ataupun dibacakan. Dia bukan baca yang tadi mula-mula cikgu baca seperti pantun. Pantun awak biasa dengarkan, tapi syair bentuknya begitu. Okey. Kemudian okey, aku padam dulu. Okey, jadi kita terus pada kita punya pelajaran pada hari ini. Okey, memandangkan awak pun sudah ada internet ataupun awak tidak faham tentang satu perkataan, apa maksud dia, cikgu akan bagi satu cara untuk awak nak faham maksud. Okey, keganjilan. Okey, kalau tak faham, awak boleh translate. Awak boleh pergi pada Google, awak cari macam ni ya, bahasa Melayu ke Mandarin. Awak type sini saja. Jadi awak telah dapat ini. Okey. Jadi bila awak dapat bentuk Google macam ni, awak tulis keganjilan di sini. Bahasa Melayu keganjilan. Apa maksud keganjilan? Okey. Penuh. Maksudnya penuh. Okey, jika awak tak faham satu perkataan lain, contohnya bimbang. Awak cari di dalam, kalau awak tak ada kamus, awak terus senang macam ni saja, bimbang. Apa maksud dia? Kuansi. Okey, itu sahaja. Okey. Jadi dengan menggunakan komputer awak mudah, tapi jika awak ada kamus, awak boleh menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan yang awak tidak faham. Okey ya. Jika awak mengambil cara yang lebih senang,
awak hanya googlekan di dalam Google macam ni, awak tulis bahasa Melayu ke Mandarin. Jadi awak dapat fish yang macam ni, paparan yang begini. Jadi senang awak jumpa dan awak cari. Okey, cikgu boleh belajar bahasa Cina dengan cara macam ni. Okey, seterusnya, setelah kita membaca perkataan ini, bacaan ini, dan awak boleh buat bacaan ini di rumah. Dan kita juga mendengar syair ini, cara-cara nak membaca syair cikgu telah terangkan. Dan sekarang kita nak menjawab soalan-soalan ini. Okey? Bagaimana kita nak menjawab soalan macam ni? Okey, cikgu telah bagikan di sini, cikgu telah berikan cara-cara awak jawabnya di sini. Contohnya soalan pertama, terangkan masalah yang dihadapi oleh Irfan. Macam mana awak nak jawabnya? Awak hanya tulis balik perkataan-perkataan ini dan jawab. Contohnya ini, huruf kena huruf besar, masalah yang dihadapi oleh Irfan ialah apa? Okey, ialah apa? Awak type ialah dia menghadapi masalah pembelajaran, iaitu disleksia. Okey, nota. Ini contoh jawapan yang cikgu berikan. Lepas itu, jawab soalan kedua. Ceritakan tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan. Tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan ialah apa? Mereka pergi berjumpa dengan doktor pakar. Okey, ini bila awak jawab, mana nak jawab? Tindakan yang diambil oleh keluarga Irfan ialah, awak kena faham lah apa tindakan dia. Mereka membawa, okey, mana jawapannya? Cuba cari mana jawapannya. Baca dulu. Okey, mereka berkeputusan untuk membawa Irfan berjumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Di sini jawapan dia. Jadi awak salin balik soalan dulu. Lepas tu awak tulis dalam ataupun awak type dalam sini. Okey. Berikan maksud disleksia. Maksud disleksia ialah apa dia? Ialah maksudnya apa? Kesukaran untuk mengeja, membaca dan menulis. Itu jawapannya. Okey. Dan akhir sekali, nyatakan nilai. Jelaskan, nombor 4. Jelaskan nasihat yang diberikan oleh doktor. Nasihat yang diberikan oleh doktor ialah apa? Okey. Nasihat dia apa? Supaya apa? Nasihat doktor apa tu? Supaya kuatkan semangat. Ni nasihat doktor. Jawapannya bukan hanya pada petikan ini saja, tapi jawapannya juga ada pada syair. Cuba baca ni. Nasihat doktor kami turuti, kuatkan semangat, cekakkan hati. Maksud dia ialah apa? Nasihat yang diberikan oleh doktor ialah supaya kuatkan semangat dan cekalkan hati. Kena tuliskan macam tu. Okey, cikgu tulis. Cuba bagi jawapan ni. Okey, cikgu bagi jawapan, cikgu tulis ialah nasihat doktor ialah kuatkan semangat dan cekalkan hati. Okey. Dan terakhir pula, nilai. Nyatakan nilai yang terdapat dalam syair. Nilai yang terdapat dalam syair ialah apa? Nilai yang terdapat dalam syair ialah apa nilai? Ialah apa? Ialah nilai dia apa? Apa nilai dia? Nilai itu perkara yang baik. Kalau cikgu bagi jawapan dia Irfan ini dia mula-mula putus asa, tetapi dia tak putus asa sebab diberi nasihat oleh doktor supaya dapat membantu Irfan supaya dapat boleh membaca. Okey, itu saja. Jadi cikgu nak awak jawab soalan ini. Cikgu telah memberi panduan dan kemudian awak submit. Okey, submit
dan cikgu akan semak apa yang telah awak buat. Okey, jelas ya? Jadi pada hari ini kita sedang membaca petikan, cikgu telah membantu awak membaca petikan. Awak boleh jawab ataupun awak boleh baca petikan itu di rumah. Kemudian jika awak memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan, jika awak tak faham ayat ataupun tak faham satu perkataan, boleh buat macam ni. Bahasa Melayu Kemandarin awak cari ataupun awak cari di dalam kamus. Okey. Kemudian menjawab soalan pemahaman petikan dengan bimbingan. Cikgu telah membimbing awak dalam bimbingan, awak kena jawab soalan-soalan ini. Okey. Okey, setakat ini saja. Cikgu hanya menanti awak buat kerja ini dan selepas awak siap, awak boleh hantar kerja rumah awak. Okey. Dan itu cikgu harap anda boleh buat. Kalau tak mampu buat, cuba berusaha juga. Salah tak apa, cikgu tak ada marah. Jadi awak boleh hantar kerja rumah awak. Okey. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa.